Assalamualaikum, Tavita Bantang, saya Hikmah Juni. Dua loji rawatan air di Sabah tidak mampu membekalkan air kepada orang ramai. 22 loji rawatan air di Sabah mengalami masalah yang teruk sehingga tidak mampu membekalkan air kepada orang ramai. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, perkara itu perlu diatasi segera bagi memastikan penduduk di kawasan berkenaan menerima bekalan air bersih. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya berkata, Sabah mempunyai 84 loji rawatan air dan 22 loji berkenaan telah dikenal pasti mengalami masalah. Masalah di loji berkenaan berlaku sama ada ketika musim kemarau atau musim hujan. Ketika hujan, air di sungai di loji berkenaan sangat keruh dan tidak boleh disalurkan kepada penduduk. Dan apabila kemarau, air sungai pula tidak dapat ditadah. Katanya, kebanyakan loji berkenaan telah dibina sejak lebih 20 tahun. Pembangunan pesat di kawasan berhampiran menyebabkan sungai tercemar dan tidak boleh disalurkan kepada pengguna. Sehubungan itu, Bung Mokhtar berkata Jabatan Air Negeri Sabah perlu melakukan beberapa perkara untuk menangani masalah berkenaan. Untuk penyelesaian jangka pendek, jabatan itu akan membina tangki simpanan air di loji berkenaan. Namun, tidak semua 22 loji yang bermasalah itu dapat diselesaikan dengan cara berkenaan. Bagi mengatasi masalah di loji yang lain, Jabatan Air Negeri Sabah akan membina off-river storage, iaitu satu kolam besar untuk simpanan air sungai. Pada masa yang sama, Bung Mokhtar berkata, Sabah mengalami masalah bekalan air yang sudah berlarutan sejak sekian lama dan ia tidak dapat diatasi sekiranya tiada tindakan drastik yang diambil. Oleh itu, beliau mencadangkan agar Suruhanjaya Air Sabah ditubuhkan untuk menyelesaikan segala permasalahan air yang berlaku di Sabah. Beliau berkata, cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Air Sabah itu akan dibincangkan dalam Kabinet Negeri. Banjir di Sabah semakin pulih. Semua mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing hari ini. Berdasarkan kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, PPS terakhir yang ditutup ialah Dewan DSP Muhammad Dun Banir di Beaufort 2.15 petang tadi. Sebelum ini, 9 daerah di Sabah terjejas banjir akibat hujan lebat berterusan sejak Ahad lalu. Daerah berkenaan ialah Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran, Kota Belud, Tenom, Beaufort, Paitan, Putatan dan Papar. 20 PPS dibuka di 9 daerah berkenaan. PPS terakhir yang ditutup di Dewan DSP Muhammad Dun Banir Beaufort sebelum ini menempatkan 52 mangsa banjir daripada 14 keluarga sehingga 12 tengah hari tadi. Sementara itu, Labuan menerima sejumlah 500 unit kemah boleh lipat atau siten daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA semalam untuk kegunaan mangsa bencana alam pada masa akan datang. Sumbangan kemah itu disalurkan kepada Labuan susulan pertemuan NATMA dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sabah dan zon-zon di Labuan pada Ogos tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Dr. Fari Akmal Osman berkata, kemah itu adalah untuk diagihkan kepada mangsa banjir agar mereka mempunyai tempat berlindung lebih selesa jika terpaksa dipindahkan. Beliau berterima kasih kepada NATMA atas keprihatinan dan bantuan kepada Labuan kerana ini sudah pasti akan mengurangkan beban pihak berkuasa tempatan dalam menghadapi kemungkinan berlaku bencana. NATMA setakat ini telah menyumbang pelitup muka, pen sanitasi tangan serta peralatan perlindungan peribadi seperti kasut keselamatan, sut dan pakaian pengasingan selain termometer sepanjang penularan pandemik COVID-19 di Labuan. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah mencatatkan peningkatan selama 2 hari berturut-turut
dengan 498 kes dilaporkan hari ini berbanding 453 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 46,360 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, satu kluster baru dilaporkan hari ini, iaitu kluster Kampung Bombalai di Kalabakan yang mencatatkan 16 kes kumulatif setakat ini. Kluster ini dikesan melalui saringan ke atas pelajar dan tenaga pengajar tahfiz Madrasah Sulaimaniyah di Bombalai. Daerah Tenem bertukar dari zon merah ke zon jingga. 434 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,783 pesakit sedang menerima rawatan. 321,355 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Parti Warisan Sabah menghantar surat memohon perkenan yang di-Pertuan Agong membatalkan darurat. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mengesahkan beliau dan Ahli Parlimen Warisan menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah bagi meminta perkenan Seri Paduka Baginda menggugurkan pengisytiharan darurat. Muhammad Syafiee yang juga Ahli Parlimen sempurna berkata surat itu dihantar pada minggu ini kerana berpandangan bahawa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sudah mencukupi untuk mengawal pandemik COVID-19. Syafiee berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melawat beberapa rumah yang terjejas akibat fenomena air pasang di Kampung Tanjung Aru Baru siang tadi. Mengulas lanjut, beliau berkata surat itu bukan untuk menderhaka namun ia hanya rayuan mereka sebagai ahli parlimen. Tambah beliau, politik bukan menjadi keutamaan ketika ini tetapi menyelamatkan nyawa rakyat dan ekonomi negara adalah perkara lebih penting. Rabu lalu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa majoriti ahli parlimen sudah mengutus warkah kepada Yang di-Pertuan Agong bagi meminta perkenan Seri Paduka Baginda menggugurkan pengisytiharaan darurat. Terdahulu mengulas lawatannya ke Kampung Tanjung Aru Baru, Muhammad Syafiee meminta setiap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Warisan menunaikan tanggungjawab mereka di kawasan masing-masing dengan membantu keluarga yang terjejas akibat banjir atau fenomena air pasang. Hadir sama dalam program ini Adun Tanjung Aru, Datuk Jun Swong dan Adun Petagas Awang Ahmad Shah. Keperitan tiga beradik di Papar yang terpaksa mendaki bukit untuk menimba ilmu mendapat perhatian. Keperitan tiga beradik dari Kampung Gana, Papar yang terpaksa mendaki bukit sejauh 600 meter di belakang rumah mereka pada hari pertama persekolahan untuk mendapatkan rangkaian internet bagi mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PDPR mendapat perhatian pelbagai pihak. Media sebelum ini melaporkan tiga beradik berkenaan, Joshua, Jordan dan Joshian Emmanuel Jeffrey memulakan perjalanan mendaki bukit seawal 8.30 pagi setiap kali mahu mengikuti sesi PDPR. Pendakian itu mengambil masa kira-kira 8 hingga 10 minit. Menurut Joshua Emmanuel Jeffrey, 12, mereka tiga beradik menghabiskan masa kira-kira 3 jam di atas bukit untuk mengikuti sesi pembelajaran dalam hutan. Mereka mengikuti sesi pembelajaran di kerusi dan meja yang diperbuat daripada buluh di atas bukit kerana hanya di lokasi ini mereka boleh mendapat akses internet. Joshua bersama dua adiknya, Jordan Emmanuel 9 dan Joshian Emmanuel 8, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cina Anglo-Chinese, Kota Kinabalu. Untuk subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, mereka menggunakan tablet untuk belajar. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Limbahau, Datuk Johnny Mositun menekankan terdapat keperluan mendesak bagi Kerajaan Persekutuan dan negeri untuk mencari penyelesaian jangka panjang akses internet yang teruk di Sabah. Mositun yang juga naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS berkata adalah amat menyedihkan dan mengecewakan kerana senario pelajar Sabah sukar mengikuti sesi pembelajaran kerana ketiadaan akses internet masih berlaku ketika ini.
Beliau telah melawat sendiri ke lokasi sekolah hutan tempat 3 beradik itu mengikuti sesi pembelajaran di Kampung Gana Khamis lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Limbahau, Datuk Juil Nuatim, dalam kenyataan di akaun Facebooknya memberitahu beliau merasa terharu dengan pengorbanan 3 beradik itu. Datuk Juil telah mengutarakan masalah itu dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah di Disember lalu. Beliau telah bertanya kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan, mengenai cadangan untuk memperluaskan kemudahan jalur lebar ke kawasan yang tidak mendapat perkhidmatan berkenaan. Datuk Yaakob dalam jawapannya memaklumkan kawasan N27 Limbahau tersenarai dalam pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela tahun ini. 3 lokasi telah dikenal pasti, iaitu Kampung Gana, Kampung Tanaki dan Kampung Mandalipau. Selaku Adun Limbahau, Datuk Juil akan mengambil tindakan susulan agar pelan ini direalisasikan kerajaan negeri. Kepada 3 beradik berkenaan, Datuk Juil mahu mereka meneruskan usaha menimba ilmu. Cubaan menyeludup masuk rokok dari negara jiran ke Semporna gagal apabila Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menyerbu sebuah bot di perairan Pulau Bumbung, Semporna awal pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Semporna, Komander Maritim Norimi Hassan berkata, bot berkenaan diserbu pada 1.30 pagi namun juragan meloloskan diri dengan terjun ke laut dan bersembunyi di kawasan hutan bakau berhampiran. Pemeriksaan ke atas bot itu menemukan 34,400 batang rokok pelbagai jenama bernilai RM9,380 dipercayai diseludup dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Saya Hikmah Juni, Konsopatan.